Baik, saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Kerajaan Sarawak mempertingkatkan perkhidmatan kesihatan dengan mengusahakan model insurans untuk memenuhi keperluan jumlah pesakit buah pinggang yang semakin meningkat. Itu antara paparan dari Sarawak petang ini. Perinciannya bersama rakan penyampai Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Dia. Kerajaan Sarawak sedang mengkaji pelaksanaan model insurans kesihatan yang mampu menampung kos rawatan pesakit buah pinggang sejajar dengan peningkatan jumlah pesakit yang memerlukan rawatan dialisis. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng menyatakan rawatan dialisis yang diperlukan dilakukan sehingga 3 kali seminggu menelan kos tinggi dan membebankan pesakit. Tahun ini sahaja, kerajaan negeri telah menyumbangkan 32 mesin hemodialisis kepada hospital dan pusat kesihatan di seluruh Sarawak. Walaupun kerajaan mampu menambah mesin, langkah pencegahan dengan mengamalkan gaya hidup sihat adalah lebih baik untuk menjamin kesihatan jangka panjang rakyat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Pecah Tanah Perubatan dan Komersial Yayasan Buah Pinggang Pertubuhan Meninggikan Akhlak CHIAKO Sarawak di Kuching. Premier turut menyeru masyarakat agar menjaga pemakanan, terutama mengawal pengambilan gula bagi mengurangkan risiko penyakit buah pinggang yang berkaitan gaya hidup tidak sihat. Program Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani menyediakan geran sehingga RM100,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk menjayakan pelbagai program. Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia yang juga Ahli Parlimen Sibuti, Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata, dalam Belanjawan 2023, setiap kampung boleh memohon peruntukan sekurang-kurangnya RM50,000 hingga RM100,000. Dana ini untuk melaksanakan projek dalam sektor seperti pertanian, pelancongan, aktiviti hijau, jahitan dan kesihatan. Namun dengan jumlah RM1 bilion yang diagihkan di seluruh Malaysia, permintaan terhadap program ini semakin meningkat dan masih belum mencukupi. Datuk Lukanisman berkata demikian semasa merasmikan penyerahan geran Sejati Madani daerah Subis mewakili Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Sibuti. Tambahnya, Sarawak menerima peruntukan RM100 juta untuk hampir 5,000 JKKK berdaftar di negeri ini bagi tujuan penjenaan pendapatan. Untuk tahun 2024, RM100 juta telah diluluskan melibatkan 1,124 program dengan 1,024 JKKK terlibat dalam kelulusan tersebut. Di daerah Subis, 17 program telah diluluskan dengan penglibatan 15 JKKK dengan jumlah keseluruhan RM1.26 juta. Beliau berharap pada tahun 2025 lebih banyak permohonan untuk dana program Sejati Madani akan diterima daripada JKKK di daerah Subis. Keharmonian dan perpaduan di kalangan rakyat Sarawak perlu terus dipertahankan demi memastikan kesejahteraan masyarakat kekal terpelihara. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menekankan perkara ini semasa menghadiri Majlis Ngabang sempena Hari Krismas dan Sambutan Tahun Baharu 2025 di Rumah Panjang Lampoh Jalan Bintulu Tatau. Dalam ucapannya, Datuk Seri Tiong yang juga Ahli Parlimen Bintulu memuji rakyat Sarawak yang sentiasa menjaga perpaduan tanpa mengira agama dan budaya menjadikannya asas kukuh bagi pembangunan komuniti. Semua kaum, semua mana-mana agama, marilah kita jangan pergi sentuh lain punya agama. Kita mesti menghormati semua kaum, semua agama. Barulah kita mencapaikan perharmonian. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Tiong turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM35,000 untuk menaik taraf rumah panjang Lampoh sebagai tanda komitmen beliau terhadap pembangunan masyarakat. Selain itu, beliau turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM20,000 kepada Biro Wanita Rumah Panjang berkenaan bagi menyokong aktiviti dan program komuniti. Saudara, hari terakhir tahun 2024 menyaksikan orang ramai di Kuching tidak melepaskan peluang membeli belah bersempena potongan harga hujung tahun. Selain tawaran diskaun besar-besaran, ramai juga mengambil peluang untuk membeli barang mentah bagi jamuan malam ini. Tinjauan RTM di beberapa pusat beli belah sekitar bandaraya mendapati barangan seperti ayam, telur dan sayur menjadi antara yang paling laris.
Bagi Liza Lee, walaupun tiada jamuan besar, kesempatan ini digunakan untuk berkumpul bersama keluarga kecilnya. It was small family, so 3 orang aja. Diajaklah. Selain pengunjung tempatan, kehadiran pelancong dari negara jiran turut memeriahkan suasana jualan murah akhir tahun. Sementara itu, para peniaga makanan seperti ayam panggang turut meraih rezeki tambahan pada ambang tahun baru ini. Sini tu dalam ni. 10 ekor, 12 ekor. Malam tukar tahun? Tukar tahun mungkin 30 ekor lah. Seorang pengurus ladang di Sibu menjadi mangsa dalam kes penipuan pelaburan tidak wujud mengalami kerugian sebanyak RM240,000. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Manja Atam, mangsa yang berumur 50-an telah diperdaya melalui aplikasi Facebook. Mangsa mula berkenalan dengan suspek pada November lepas sebelum diperkenalkan kepada satu skim pelaburan yang menarik. Tertarik dengan tawaran lumayan, mangsa melakukan beberapa transaksi ke akaun yang diberikan oleh suspek. Mangsa menyedari ditipu setelah suspek gagal dihubungi selepas transaksi dilakukan. Dato' Manja menjelaskan kes terbabit di Kuching. Beliau turut mengingatkan orang ramai agar lebih peka terhadap penipuan yang menyasarkan pengguna media sosial. 2 maut selepas kereta dinaiki mereka bertembung dengan sebuah trailer di Jalan Pen Borneo, Bukit Song, Miri malam semalam. Menurut kenyataan Pusat Kawalan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPN Sarawak, panggilan kecemasan diterima pada pukul 7.28 malam. 9 anggota dengan 2 jentera Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng digerakkan ke lokasi kejadian. Mangsa Patrick Guya, 48 dan Roslyn Layun Pet, 61 tersepit dalam kereta dan disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pihak Kementerian Kesihatan KKM. Pasukan bomba menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan kedua-dua mangsa dan mayat diserah kepada pihak KKM untuk tindakan lanjut. Operasi tamat 8.30 malam. A very happy 2025, which is a very important year for us towards 2030. Let's come together, let's play our role and do our part together, and to make a difference that by 2030, everyone will realize that Sarawak can achieve this because of the unity of the people, stability of the government, and we do it together. So, Happy New Year, and jangan tengok saja. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua rakyat Sarawak dan Malaysia amnya. Semoga tahun 2025 akan terus memberi segala kebaikan kepada kehidupan kita dan segala kemajuan dalam apa juga aktiviti dan kerja kita sepanjang tahun 2025. I'd like to wish everyone a very happy New Year 2025. Stay healthy, be happy, and be strong all the time. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.